Di Semenanjung, kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung mengalami kepanasan, yang mana dalam menjelang tengah hari suhunya mencecah 36 ke 38 darjah. Di utara ada yang mencecah 40, 41, 42. Memang sangat panas. Tapi alhamdulillah sampai di Kuching banyak hujan, kerap hujan, dan suhunya pun tidaklah sepanas di Semenanjung. Dan satu lagi ujian yang besar untuk Ramadan tahun ini, kerana 2 minggu sebelum Ramadan budak masuk sekolah. Dan ramailah yang berjuang. Nampak muka ibu-ibu yang berkerut, tengah risau memikirkan anaknya belanja banyak tahun ni. Nak pula anak ramai, rajin beranak kan. Anak-anak serentak pula masuk sekolah. Budak sekolah rendah pun 250 kena bayar kat sekolah, paling minimum sekarang. Itu tak masuk duit buku. Duit buku lain. Bayangkan kalau 5 orang anak dah berapa. Saya tengok sendiri macam mana ada orang di Semenanjung tu pergi dekat kedai, acukan baju sekolah dekat anak, acukan seluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Al-Ustaz yang telah menjadi pemudah cara menjemput saya naik ke atas dalam banyak-banyak program ceramah. Inilah ceramah yang paling sukar sekali, sebab ceramah dengan tahap orang makan kan? Tapi tak ada masalah, teruskan, tak ada masalah. Saya memang biasa dah tu, kena kahwin pun orang panggil saya ceramah. Makanlah, anggaplah saya tak wujud kat sini. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Terima kasih banyak pada malam ini. Ada saya ingatkan saya datang ceramah untuk program orang. Tak tahu pula program ni program saya. Tengok muka saya pula kat situ kan. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Jadi family saya kalau nampak ni mesti kecil hati. Sebab buat majlis tapi tak ajak kan. Apapun kita berada dalam bulan Ramadan, dan kita bila berada dalam bulan Ramadan ini, malam ini sebagai salah satu tanda lah, tanda kenikmatan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berada di hotel yang hebat, makanan pun hebat-hebat malam ni. Dan kita nampak ada orang daripada tadi memang istiqamah dia, berulang mengambil makanan. Memang dia tak peduli dah, dia ambil, janji ambil kan. Syukur alhamdulillah. Ambil lah, jangan segan. Yang penting habis, jangan tak habis kan? Sebab salah satu perkara yang kita melihat dalam bulan Ramadan ini kan, sebenarnya kita berusaha untuk mencapai apa yang disebut sebagai matlamat utama dalam Ramadan, iaitu mencapai takwa. Dan bila berada dalam bulan Ramadan ni, sudah tentu bila sebut bertakwa ni, yang berasal daripada perkataan ittaqa, iaitu berjaga-jaga, berwaspada. Kita berhati-hati supaya tidak berlaku perkara yang Allah tak suka kita buat. Kan? Allah tak suka. Contohnya kita makan sampai membazir. Saya nampak setakat ni alhamdulillah tak membazir.
Saya nampak apa yang dia ambil habis, dia ambil lagi. Itu yang kata istiqamah tadi tu. Ambil aja, jangan risau. Dan antara sebab kita berpuasa, yang pertamanya menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Ya. Macam yang kita tahu di Palestin, ya, setiap hari mencatatkan 15 kanak-kanak meninggal dunia di hospital akibat tiada makanan dan juga dehydrated. Dan bekalan air untuk penduduk-penduduk di Palestin hanya 1.5 liter untuk setiap seorang untuk makan, minum, mandi dan membersihkan diri. 1.5 liter je. Dan sudah tentu keadaan ni sukar untuk mereka. Dan tu sebabnya kalau kita makan, jangan membazir, sebab kita kena faham ada orang di luar sana yang susah, kan? Jadi makan jangan membazir. Boleh makanlah, kan? Dan begitu juga pada bulan Ramadan ni, selain pada menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik, adalah dengan satu lagi matlamatnya untuk mengawal hawa dan nafsu kita. Ya. Salah satu nafsu tu nafsu makan. Ada orang bulan puasa dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Memang betul-betul dia balas dendam betul. Kalau kita tengok kan, dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah beritahu setiap yang hidup tu pasti akan mati. Dan pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Kepada sesiapa yang dapat masuk syurga dan dapat mengelak pada neraka, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Kita tahan makan, tak minum selama 13 jam lebih sikit. 13 jam lebih sikit. Tapi berapa lama masa diperlukan untuk kenyang? Tak sampai 10 minit. Dah berhenti. Macam-macam alasan, semayanglah dulu. Kan macam-macam alasan lah, kan. Nantilah esok sahur sambung makan, kata. Kan? Tapi sebenarnya itulah dia sebenarnya. Sebenarnya kita, kemampuan kita tak banyak pun. Kan, ada limit kita makan. Kalau makan terlebih, dia akan jadi senak perut. Macam-macam penyakit pun boleh datang. Dan begitu juga yang ketiga, tujuan kita berpuasa untuk menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Kan? Pemaaf, kita sentiasa memaafkan orang lain. Kan? Dua perkara yang paling susah nak buat dalam dunia ni, tapi mulia di sisi Allah. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf susah. Kadang-kadang nak minta maaf, dia siap sebut ranking. Aku CEO, kenapa pula aku pula minta maaf? Contoh. Aku abang, kenapa pula minta maaf dengan adik? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Aku ni bapa saudara, dia ni anak saudara, anak buah. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Susah nak minta maaf. Memaafkan pun susah. Orang lain aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih pula orang yang dia boleh maafkan. Macam tu jugalah. Dalam bulan Ramadan ni, tak usah kira sangat. Kita maafkanlah. Minta maaf dan memaafkan. Dalam minta maaf dan memaafkan, ada satu syarat untuk minta maaf, satu syarat untuk memaafkan kalau nak baik. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat dia. Kalau letak syarat, maknanya tak baik. Aku boleh maafkan dia, bayar dulu duit aku. Percayalah, dah bayar pun tak baik. Minta maaf pun macam tu. Aku boleh minta maaf dengan dia, dengan syarat dia macam ni. Tak payah letak syarat. Minta maaf dan memaafkan. Siapa yang bergaduh, berselisih faham, menghulurkan tangan minta maaf dengan ikhlas. Dah hulur tangan, dah salam, tapi salah seorangnya dalam hatinya tak ikhlas, maka yang tak ikhlas tadi tak selesai dengan Allah. Yang minta maaf ikhlas tadi selesai dengan Allah. Ingat tu. Jadi ikhtiar kita minta maaf aja. Tak usah kira sangat dengan orang lain. Kenapa kita kena minta maaf? Kenapa kita kena maafkan? Sebab kita tak tahu kita mati bila.
Kadang-kadang kita tengok orang tu sakit, kesian dia, rasa nak pergi tengok lah. Nak pergi tengok. Lepas tu nak tengok bila? Petang nanti lepas asar nak pergi tengok. Lepas asar tengok TV pula, syoknya tak jadi pula pergi. Abang jadi tak tengok orang sakit tu? Biarlah besok je lah. Malam tu meninggal dia. Malam tu meninggal, dia boleh cakap baru nak pergi tengok. Tak sempat tengok. Wahal dia sempat tengok petang, dia tak pergi. Itu sebabnya kita kena minta maaf dan memaafkan, sebab kita tak tahu siapa pergi dulu. Kalau kita mati dulu, dah tentu tak sempat minta maaf. Dia pergi dulu, kita mungkin boleh minta maaf dengan ahli keluarganya, tapi tak sama. Itu sebab jangan berkira. Dalam bulan Ramadan pada tahun ini, sebenarnya Ramadan yang antara yang mencabar juga. Sebab di Semenanjung, dalam seminggu sebelum saya datang ke Sarawak 22 hari bulan, seminggu sebelum, di Semenanjung, kebanyakan negeri di Semenanjung mengalami kepanasan, yang mana dalam menjelang tengah hari suhunya mencecah 36 ke 38 darjah. Di utara ada yang mencecah 40, 41, 42. Memang sangat panas. Tapi alhamdulillah sampai di Kuching banyak hujan, kerap hujan, dan suhunya pun tidaklah sepanas di Semenanjung. Dan satu lagi ujian yang besar untuk Ramadan tahun ini, kerana 2 minggu sebelum Ramadan budak masuk sekolah. Dan ramailah yang berjuang. Nampak muka ibu-ibu yang berkerut, tengah risau memikirkan anaknya belanja banyak tahun ni. Nak pula anak ramai, rajin beranak kan. Anak-anak serentak pula masuk sekolah. Budak sekolah rendah pun 250 kena bayar kat sekolah, paling minimum sekarang. Itu tak masuk duit buku. Duit buku lain. Bayangkan kalau 5 orang anak dah berapa. Saya tengok sendiri macam mana ada orang di Semenanjung tu pergi dekat kedai, acukan baju sekolah dekat anak, acukan seluar, tengok saiz, tengok jenis. Waktu nak bayar dia kata nanti dulu, saya nak pergi tengok kedai lain dulu, dia kata. Tapi sebenarnya tak tengok kedai lain pun. Dia balik rumah, dia beli secara online. Dia nak tengok saiz saja. Itulah keadaannya dekat luar sana. Bukan semua orang senang macam kita, boleh makan kambing sekor macam yang kita nampak tu. Bukan semua. Sedap kambing tu tadi, cuma dia ada bau kambing lah. Memang sedap. Tapi yalah, tu saya kata tadi, ada orang kat luar tengah susah. Macam contohlah, kita ambil di waktu saya terlibat dengan program korban di Afrika, di Chad, Mali, Kongo. Nak bagi agih daging korban pukul 10 pagi. Tapi pukul 10 malam tadi dah mula beratur dah nak ambil daging. Macam itulah susahnya dia orang. Kita ni insyaAllah, tadi walaupun kita tak bangun ambil makanan lagi masa duduk tadi, kita yakin ada makanan sebelah sana. Saya nampak beruntung betul orang-orang yang kat meja lain selain daripada meja VIP. Beria dia ambil, seorang ambil nasi, seorang ambil mi, seorang ambil ni. Yang meja VIP tu seorang pun tak berani bangun. Tengok elah buah kurma tu. Aduh, hai. Kan, buah kurma, lepas tu apa, kek. Aduh, hai, apalah selera meja VIP ni kata. Itu yang lepas tu masa semua tengah menuduk tawaduk makan, tadi kami bangun pergi ambil makanan. Mujurlah tak lama sangat kan. Tapi itulah dia, macam saya kata tadi, rezeki ada di KL, ada di Maeb Serdang. Dia ada satu buffet tu, nama dia Maha Buffet. Lebih 300 menu dihidangkan. Jadi sini okeylah, tak banyak sangat, okeylah, sedang elok. Jadi kita boleh ambil mana yang ada, bagi habis. Itu je. Tapi dekat sana, ya Allah, besar betul. 300 menu. Mak ayah yang tak hidang kat sana, yang lain semua ada.
Jangan. Siap dengan surau yang besar. Siap dengan playground untuk anak-anak. Kalau anak-anak ni boleh main waktu mak ayah dia berbuka puasa. Tu saya tengok nikmat di negara kita ni memang terlebih-lebih. Ada tu ada, tapi tak ramai lah. Kalau kita tengok orang Malaysia ni jarang lah mati sebab tak makan. Yang banyaknya mati terlebih makan. Tu sebabnya kita dalam Malaysia ni memang dekat dalam Asia Tenggara, Malaysia pemenang pingat emas dari segi berat badan maksimum. Obesiti memang orang Malaysia nombor 1 pingat emas, tidak tercabar oleh negara lain. Ya. Kadar dia diabetik sangat tinggi. Tak tahulah membaham gula pagi petang malam, tak tahulah kan. Tu sebabnya ramai tengok tadi makanan tadi pun tengoklah kek tu manis macam mana. Cuba tengok air jagung tu. Tak dapat habis dia, manis gila. Kan? Betul. Kan? Tapi memangnya nikmat Tuhan bagi kat kita. Menurut kajian di Malaysia, kan, antara negara waktu bulan Ramadan banyak sangat membazir makanan. Tu sebab saya tekankan tadi, habis, yang penting habis. Tu dia. Sebab kita besok mati nanti, 3 je soalan Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersilaturahim dengan beberapa agensi yang saya tengok ni, CoServe ada, CoServe Cleaning, Bateriku.com pun ada. Mana wakil Bateriku ni? Alah, situ kau. Finas Transport. Mana Finas Transport? Oh, sana. Okey. Lambat ngaku kenyang sangat ni. CCM. All your marketing needs. Mana ada CCM? Okey. Ya ke tidak ni? Situ bateri pun situ. Okey, betul. Okey. CSA Kusum. Yang custom ni wakil custom. Custom Diraja mana? Oh, alhamdulillah. Yalah, penjawab awam duduk jauh sikit. Itulah. Betul lah tu. Kan? Okey. Semua ada silaturahim. Barulah kita tahu. Ambil nombor pegawai custom, senang apa-apa nak minta tolong. Kan? Ambil nombor pula CoServe. Macam mana nak dapat harga bagus kalau pergi travel. Ambil nombor telefon Bateriku.com. Sebab kalau beli terus beli je mahal. Kalau pakai kabel mungkin murah sikit. Macam itulah silaturahim. Tuhan akan tanya silaturahim. Yang kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah tadi. Dan nombor 1 tadi nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala akan tanya? Pertama, nikmat umur. Hidup lu berapa tahun, macam mana kita habiskan. Yang kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa. Ketiga, nikmat ilmu. Dapat ilmu, amal ke tidak? Share, sebar panjangkan pada orang lain ke tidak? Dan begitu juga yang keempat, nikmat harta. Nikmat harta ni nak usik sikit. Dari mana dapat harta? Ke mana kita belanjakan? Allah akan tanya. Jadi kalau ada orang tegur, kau ni duit kau banyak-banyak, baik kau pergi umrah. Ada orang jawab, suka hati aku lah duit aku. Salah. Bukan suka hati kita duit kita. Sebenarnya duit tu Allah Ta'ala akan tanya. Bersyukurlah ada orang tegur. Daripada baik kau pergi umrah, pergi dengan CoServe, dia kata. Oh, pesanan penaja. Kena sebut. Pergilah, pergi travel, pergi umrah, dia kata. Jadi bila disebut, sebab kalau ada duit tak dibelanjakan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Saya pernah kena tegur dengan mak saya pasal baju. Dalam almari mak saya tegur, ni baju kau ni banyak tak berpakai. Besok Allah Ta'ala tanya besok. Baju ni semua tuntut hak dia. Baju banyak tapi tak berpakai. Saya pun heran, mengapa saya makin besar daripada saiz baju tu. Saya yakin saya nak pakai balik semula. Nak pakai balik semula tak dapat pakai juga, kan? Jadi mak saya suruh lelong, bagi je kat orang ke macam mana, bagi kat orang. Macam itulah Allah akan tanya. Macam tu juga dengan makanan.
makanan yang kita makan, Allah Ta'ala akan tanya. Ambil makanan banyak-banyak tapi tak habis. Ataupun beli makanan dekat Bazram. Mau tak panggil Bazar Ramadan sekarang ni, Bazram. Pergi dekat Bazram, beli macam-macam. Semua makanan yang nama Cina dibelinya. Yong Tau Fu, Tau Fu Fa, Lai Chi Kang, Cha Kueh Tiao, semua bunyi Cina. Semua dibelinya. Lepas tu tak habis. Sebab kemampuan kita tak boleh nak selesaikan semua. Allah Ta'ala akan tanya. Itu sebabnya kena jaga. Di Malaysia, menurut kajian oleh pihak Sudden Waste Management, setiap hari rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari di bulan Ramadan. 17,800 tan makanan. Bersamaan 534,000 tan sebulan. Daripada 534,000 tan makanan sebulan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang daripadanya makanan yang belum pun disentuh. 270,000 tan itu bersamaan dengan 180 juta orang boleh diberi makan. Lebih ramai pula daripada jumlah penduduk di Malaysia, 33 juta lebih. Jadi itulah sebenarnya satu perkara yang kita kena ambil kira. Sedangkan kita ni nak kejar takwa ni. Kalau kejar takwa sudah tentulah kita tak nak terlibat dengan pembaziran. Saya ceramah pagi tadi tajuknya Ramadan bukan bulan pembaziran. Kerana membazir itu bersaudara dengan siapa? Oh, tahu cepat dia jawab. Macam rapat sangat dah kan. Berebut jawab kan. Bersaudara dengan siapa? Syaitan. Kalau kita sebut kau ni setan, marah kita. Kau faham kaitkan aku setan-setan ni, marah. Bersaudara dengan syaitan kita tak kisah pula. Kau saudara dengan setan ni, baik sikit mulut marah pula tu. Tetapi kita tak sedar, kita buat perangai yang setan suka. Syaitan yang tengah dirantai kat tangan dan kakinya, gelak dia. Oh, kena rantai pun ada wakil. Itu sebabnya jangan kita membazir. Jangan kita membazir. Relax-relax sambil dengar ceramah, pergi ambil makanan. Duduk. Teruskan. Jangan risau. Saya tak kecil hati pun. Ambil lah. Saya dah biasa. Tu belum pergi ceramah tang kenduri kahwin lagi teruk. Pengantin buat tak tahu je dengan aku. Kan? Okey je. Tapi yang penting tu mesej dia jelas, jangan tak habis. Tu sebab Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau makanan buffet, ambil sikit-sikit. Habis tak cukup, ambil lagi. Habis tak cukup, ambil lagi. Jangan risau. Hari ini semuanya dibayar. Jangan risau. Bayar sendiri ke ada orang bayar ni? Bos bayar ke tak? Bos bayar ya? Kalau tidak kita tuntut setiap meja kejap lagi. Kan? Langsung tak selera makan kata. Tak apalah, saya tadi sikit je ambil. Ni saya tak ambil, ni bukan saya, dia katakan. Jangan risau. Rezeki Allah bagi, makanlah. Ya? Sebab itulah kalau kita makan kontrol. Negara yang paling lama sekali siang pada tahun ini adalah di Greenland. Greenland dia 16 jam lebih siang. Yang paling sekejap di New Zealand, di Christchurch, 12 jam. Tahun 2021 dulu waktu matahari berputar tu, Greenland 20 jam siang. Montevideo, Chile hanya 9 jam saja siang. So kalau nak buat lawatan sambil belajar bulan Ramadan, pilih negara yang kejap je siang. Tapi negara yang 20 jam siang tu dibenarkan untuk ikut negara lain berbuka puasa lebih awal. Dia tak tunggu 20 jam. Dia ikut negara Arab. Negara Arab pun pada ketika itu 15 jam siang.
Kita pun 13 jam dah rasa macam mana. Tadi dah sibuk tanya, dah boleh makan belum? Kan? Bayangkan kalau 15 jam, maknanya kita buka pukul 9. Selepas Isyak, dekat-dekat nak tarawih bermula. Kalau di Semenanjung lah, di sini dah habis lah kot. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bulan Ramadan ni kita nak kejar ketakwaan. Kita kena anggap inilah Ramadan kita yang terakhir. Kita tak tahu bila lagi kita bertemu dengan Ramadan. Allah rezekikan kita jumpa Ramadan tahun ni, maknanya memberi peluang dan ruang pada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Buat benda baik sebanyak-banyaknya. Salah satunya jamu orang makan macam ni. Ini benda baik. Hari ni giliran saya, dia kata. Esok giliran awak pula. Macam cerita rohani dengan Abang Jamil, macam itulah. Hari ni saya tolong awak, esok awak tolong saya. Kan? Macam tu. Jadi mana kata kita saling tolong-menolong. Menjamu orang berbuka puasa, dapat pahala orang berpuasa tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Tu Nabi janji kat kita. Jamulah orang, sedekahlah banyak-banyak bulan Ramadan ni. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada. Ramai orang pada bulan Ramadan ni, ada orang gembira dengan Ramadan sebab boleh berniaga. Ada orang gembira dengan bulan Ramadan sebab dia tak payah belanja banyak sangat, dia cari tempat dia boleh makan free. Ada orang gembira bulan Ramadan sebab pada bulan Ramadan ini dapat makan sama-sama pada waktu malam. Bulan lain tak dapat, bulan Ramadan dapat. Namun tak ketinggalan juga ada orang yang sedih dengan Ramadan. Susah dia nak makan, dia kata. Golongan ini dipanggil nama GPH, geng plastik hitam, dan juga Yak-Yak-Ye. Mereka kadang-kadang buat mesyuarat task force. Macam mana nak dapatkan makanan yang mudah di siang hari pada bulan puasa. Mereka dah buat survey, tengok kedai mana yang buka awal. Dan mereka dah pilih dah pot mana sesuai, siap buat penggiliran siapa yang nak pergi beli makanan tu. Tapi sekarang ni dah senang sebab dah ada Food Panda dengan Grab. Kan? Sekarang tunggu je kat rumah makanan sampai. Tu sebab cabaran hari ni lagi besar. Cabaran lagi besar. Tu sebabnya kita nak masuk ni, biarlah kita jadi kategori orang yang gembira dengan Ramadan. Gembira dengan Ramadan, seronok dengan Ramadan sebab gembira dengan peluang-peluang pahala yang diberikan kepada kita. Pahala semuanya berlipat kali ganda. Kenapa agaknya rasionalnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dapat gandaan pahala ketika Ramadan? Buat sikit dapat banyak. Kenapa? Salah satu sebabnya sebab umur umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya tak panjang. Buat sikit dapat banyak. Masalahnya dahlah buat sikit dapat banyak, tapi orang kita tetap nak cari yang lagi sikit daripada yang sikit tu. Kalau jumpa imam, ada tak doa yang pendek-pendek yang senang nak amal dia tu? Dia tak ada minta yang panjang, semua yang pendek-pendek. Imam tu istighfar, lepas sembahyang bagi salam istighfar 3 kali. Malam tu imam tu rajin pula istighfar 10 kali. Marah dia tu, nak mati imam ni. Bila lah nak tukar imam ni? Panjang pula zikirnya. Ada. Kalau pergi tarawih nak cari yang pendek-pendek. Dah lah pendek nak yang ekspres pula. Imam-imam sabar memang tak jadi pilihan. Imam sabar ni imam yang sabar nak berdiri, sabar nak baca bismillah, dan sabar dalam baca ayat. Kadang-kadang daripada Fatihah nak menuju kepada ayat tu lama menong fikir, apa ayat aku nak ambil ni. Orang kalau dah makan kenyang bulan puasa ni, kalau imam tu laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi dia marah. Dah imam lupa ayat pula, aduh imam ni pun kan. Dah lah imam tu gemar pula baca surah panjang-panjang. Bila baca panjang-panjang orang belakang dah blur, kelabu orang belakang, macam mana aku nak tolong ni. Kan baca Inna Atoina kan senang nak tolong. Masalah orang baca Inna Atoina tak terlupa. Yang panjang tu yang lupa. Mana?
Jadi tu sebabnya kadang-kadang kita janganlah merengkas-rengkaskan lagi benda yang dah ringkas. Nabi tolong kita, Nabi bagi umat dia, ya Allah, kelebihan banyak betul. Allah bagi kat kita. Bagi pahala mengaji Al-Quran. Alif, Lam, Mim, setiap satu huruf tu gandaan pahalanya. Dan sampai Nabi beritahu, aku tidak menyatakan alif, lam, mim tu sebagai satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim tu satu huruf. Macam itulah mudahnya untuk kita sepatutnya. Tapi itu tetap susah. Tetap susah. Tapi insya-Allah yang datang ni tak lain, datang ni okey. Saya tengok tadi waktu semayang dekat atas tadi, sejuk dekat atas tu tadi. Sebab keimanan orang yang solat ke atas tu tadi saya tengok. Allahu Akbar. Tu sebab saya tengok, alhamdulillah ramai yang istiqamah. Ni kat bawah ni pun ada yang sampai tiba-tiba berhenti makan pula. Makanlah, kenapa tak makan? Bagus. Sebenarnya memang betul lah. Memang betul lah. Sebab nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni, kalau kita nak hitung memang tak terhitung lah. Mensyukuri nikmat ni salah satu cara kita nak dapat pahala. Dan Imam Al-Ghazali ajar kita dalam mensyukuri nikmat ni ada 4 perkara. Pertama, dengan lisan kita sebut Alhamdulillah. Keduanya, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk tingkah laku kita, amalan kita menggambarkan kita syukur kepada Allah. Caranya jaga ibadah kita. Jangan kita buat benda yang Allah tak suka. Banyakkan sedekah. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Kan? Jangan kita buat benda yang boleh merosakkan nikmat itu. Contohlah macam syarikat travel. Saya tak cakap kursus lah. Syarikat travel bila dah bagi nikmat, alhamdulillah ramai orang dapat tarik orang, jagalah betul-betul. Sebab banyak syarikat hari ini yang ambil kesempatan menipu kadang-kadang. Kusuf tak? Kusuf okey. Dia tipu orang. Pertama dia tipu langsung tak pergi. Sudahnya dia tawaf kat KLIA. Petang dah sampai Kuching balik. Orang tanya dia, tak pergi umrah ke? Balik hari je dia tu. Dah kena tipu. Yang kedua, tipu package. Janji hotel A, dapat hotel B. Janji yang ini, sudahnya macam ni. Janji bilik berdua, sudah dapat bilik berlima. Macam-macam. Jadi kena jaga. Jangan sampai nikmat yang Allah bagi itu kita rosakkan dengan merosakkan kepercayaan orang ramai. InsyaAllah. Saya yakin kebanyakan syarikat travel, nak pula Kusuf ni, dia memang berusaha. Tu sebab saya, macam saya cakap lah, saya setiap kali saya pergi umrah, saya memang tak pergi dengan syarikat yang sama. Saya pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. Mana yang syarikat yang tak fulfill tu saya blacklist kan. Ada syarikat. Tu sebabnya saya tak nak attach. Bila saya attach dengan satu-satu syarikat, bila saya terbabit, contoh saya ambil setahun lah contoh. Kadang-kadang trip yang saya tak pergi pun dia letak dalam pamphlet tu seolah-olah saya pergi. Jadi ramailah orang yang pergi belanja duit pergi, last minute dia kata Samsul Debat tak dapat pergi, jadual dia penuh. Sedangkan saya memang tak pergi. Tapi yang ini confirm. Bulan 10 siapa pergi dengan Samsul Debat, dia dapat pergi dengan Samsul Debat dan Andy TK. Tahu Andy TK? Budak Indon yang tergelak-gelak yang review, yang react video saya tu. Andy TK, dia sebutannya Andy TK. Dia tanya saya tanya dia balik. Dia tanya saya, Pak Ustaz, confirm ke Pak Ustaz pergi? Saya pun jawab balik, pergi bila? Aku pun tak tahu, nanti aku cek dulu. Tanya, rupanya betul. Memang nama saya dalam jadual, saya pergi bulan 10. Jadual saya pergi umrah, setakat ni memang dah sampai ke tahun 2025 orang booking saya. Sebab saya nak bagi, saya tak nak dipunyakan oleh satu syarikat, saya boleh pergi. Macam syarikat Kusuf dah bawa saya ni sekali, boleh nak bawa saya lagi. Tapi letakkan tarikh lain. Boleh. Tapi kita tak akan terikat dalam satu tempoh mesti sign setahun kan, tak ada. Setakat nak buat promo video boleh. Yang penting bila habis nanti buat
buat postmortem, bincang macam mana nak jaga lagi customer. Ada satu syarikat tu janji macam-macam, bawa pergi Bahara Desert lah, pergi sini lah, hotel confirm dekat lah, makanan terbaik. Sudahnya semua maki amun sudah. Marah orang tu kan. Betul. Ada seorang tu dapat pula satu hotel, ada satu syarikat travel ni, janji bilik bertiga, sudah dapat bilik berlima. Bilik tu ada 2 wing, 5 sini 5 sini, ada 2 bilik air. Sebenarnya 10 satu bilik ada. Lepas tu segan-segan pula tak kenal, buang air, nak sepak bilik air, kesian tu. Macam-macam kan. Janji macam-macam, janji naik bullet train, lepas tu tuduh fitnah orang Arab, tipu duit dia. Sebenarnya tak, dia yang tak booking awal. Sudahnya harga dah melambung-lambung mahal. Macam-macam sebenarnya. Itu sebabnya doa banyak-banyak. Tapi bukanlah kata apa. Sebenarnya syarikat kursus pun bincangkan saya, dia kata dia dah cuba untuk bagi yang terbaik. Setakat saya tengok dokumentasinya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan doakan aja. Setakat ni saya yakin berdasarkan aura semasa, insya-Allah tak kurang 2 bas boleh pergi ni saya rasa. InsyaAllah 2 bas boleh pergi. Syamsul Debat takkan jadi mutawif. Syamsul Debat akan ikut sama jadi peserta. Biarlah ustaz tadi jadi, saya nampak gaya memang elok lah dia jadi mutawif kan. Saya hanya jadi peserta. Kita buat umrah sama-sama, kita makan sama, kita ziarah sama-sama, kita pergi Taif sama-sama, kita makan kibah golek sama-sama, kita pergi syariat korban sama-sama, bilik asing. Macam tu. Contohlah kan. Jadi makna kata itu lebih baik. Sebab saya pernah pengalaman bila saya bagi taklimat sebagai mutawif, syarikat travel lain punya jemaah pun dengar taklimat saya, dia tinggal ni mutawif dia. Itu saya tak nak, kesian dia. Jadi biarlah saya jadi peserta. Kalau dia nak minta, kalau ustaz minta saya, okey Syamsul Debat nak tambah lagi, saya pun tambah lah. Itu sebab tadi letak saudara, sebab dia tak boleh jadi mutawif. Dia saudara. Lagi satu, Kosov dah bincang dengan saya, sebaik-baiknya letaklah saudara Syamsul Debat sebab SSD. Kalau sebut Ustaz Syamsul Debat USD mahal, takut tak boleh bayar. Kan. Jadi itulah sebenarnya memang daripada dulu saya tak pernah letak saya sebagai ustaz, tapi dah orang sebut dah letak. Kalau yang tak tanya tu letak tu nak buat macam mana? Saya kalau nampak, alamak ustaz dia letak, apalah biarlah, nak buat macam mana. Di negara Arab cikgu matematik pun panggil ustaz juga kan. Jadi anggap macam tu je lah. Kalau tanya ilmu saya yang paling mendalam sekali, ilmu debat dan pidato dan pengucapan awam. Lagi satu lagi, bab undang-undang syariah dan sivil, dua-dua saya cover insya-Allah. Mana section nak cerita dengan saya boleh. Federal Constitution boleh cerita, tak ada masalah. Saya juga adalah merupakan 2 pengalaman saya bekerja tadi. Saya sebagai pengarah undang-undang di 2 PBT, Majlis Pembenaran Seremban, Majlis Pembenaran Nilai. Dan 2 PBT ni saya yang buat paper nak gabung dengan dia jadi bandaraya. Jadi jangan tipu aku lah bab undang-undang ni. Macam tu lah. Nampak kampung ni. InsyaAllah. Tapi betul lah. Sebenarnya balik pada cerita tu, macam saya kata tadi, bulan Ramadan ni pun ramai yang pergi umrah. Kan? Dan memang mencabar pergi umrah pada bulan Ramadan ni. Dia punya kepanasan ni luar biasa. Tapi insya-Allah boleh tahan. Kalau setakat kat Kuching boleh tahan. Kan? Pergi Mekah lagi relax lah dia kata. Jadi jangan risau. Ceramah saya ni ceramah santai je. Saya tak ada nak menekan-dekan, nak memarah, tak ada, risau insya-Allah. Saya ceramah saya santai je, dan saya adalah ceramah yang paling memahami kehendak audiens saya. Saya nampak macam terseksa sangat, mandang saya tak makan tu, pergilah ambil. Tunggu berapa? Okey je. Saya memang tu yang tadi
Maknanya saya ni kalau kiralah kehadiran saya ke Sarawak ni, first time saya datang Sarawak. Ketika misi akademik UiTM, saya belajar di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Saya datang ke misi akademik, datang ke UiTM Sarawak ni masa tu tahun 1997. Itu first saya datang. Dek, diamlah. Daripada tadi aku kan di ITM tak ada, saya biarlah budak, biar saya saja kata ni. Di ITM masa tu ada krisis air. Kita orang mandi dekat Pili Bomba. Masa tu. Lepas pada tu saya selalu datang Sarawak. Bila saya dah bekerja, datang Sarawak. Bila saya berceramah, lagi selalu datang Sarawak. Dan Sarawak makanan rasmi saya confirm mi kolok laksa Sarawak. Selorot, bongkol makan. Tapi tadi bila ditujuk pada saya, mengingatkan saya memori waktu saya ceramah di Seri Aman. Saya datang ke Seri Aman, masa tu jalan Pen Borneo belum siap lagi. Berzikir nak sampai sana. Allah, ya Allah. Ya Allah, apalah jalan ni macam ni ya Allah, ya Allah. Bulan puasa. Sampai di Seri Aman, lapar betul dah rasanya. Ngam-ngam nak buka puasa, dia boleh hidang dekat Samsul Debat obor-obor. Macam mana aku nak makan benda ni? Saya tak biasa. Saya pun ambil sikit. Tak boleh, saya kata. Lepas tu dia bagi bubur pedas Sarawak tu. Sampai isyak tak pedas. Macam mana dia boleh panggil tu bubur pedas? Dah lah saya datang daripada Negeri Sembilan. Pedasnya lain. Asal tak pedas ni? Masa tu Datuk Simoy. Jadi sikit je makan Ustaz. Saya memang bulan puasa buka tak makan banyak. Wahal lapar betul ni. Balik itu zikir lagi. Sampai ke Astana tu, sampai dekat Pasar Satuk tu, singgah mi kolok mangkuk merah. 4 mangkuk aku balun. Pukul 2.30 pagi, jamakkan buka dan sahur. Tapi macam tu lah. Adabnya macam tu. Tak boleh cerita dengan orang. Cakap, tak sedap, saya tak makan benda ni. Tapi dalam ceramah aku sebut. Tapi masa depan ni orang tak sebut lah. Kan? Betul. Tapi banyak makanan yang saya boleh makan. Malam tadi pun, saya makan di, Bakor. Mana-mana tadi Bakor nama tempat tu. Mazuki. Bakor teman-teman. Bakor malam tadi dia bagi bongkol tu sedap pula kan. Dia tanya, nak bungkus ke Ustaz? Tak apalah. Bila saya kata tak apalah, kau bungkus sajalah. Aduh, hai. Apalah tak faham budi bahasa. Ambillah Ustaz. Tak apa, Ustaz tak nak. La ilah Allah, dia boleh cakap macam tu. Letak bongkol tu, kalau letak dalam peti ais, makan sejuk-sejuk sahur, sedap iya. Saya dekat hotel saya faham, saya takkan suruh bungkus. Teruk sangat kat hotel suruh bungkus. Kan? Tapi memang sedap malam tadi. Kuih celorok tu pun malam tadi banyak saya makan. Alhamdulillah. Kan? Tapi sayang je malam tadi sampai dekat mi kolok tutup pula. Tak apa, malam ni kita repeat. Saya mi kolok, saya tahu. Kalau nampak Samsul Debat datang kucing, aku ni bukan ceramah ni, macam berucap aku rasa. Saya dengan ini merasmikan. Allahu Akbar. Tak apalah, santai-santai je. Saya kalau siapa nampak dalam status tiba-tiba saya datang ke kucing, dah tahu dah belah malam Samsul Debat kat mana. Dekat mi kolok Kampung Patingan, situ je. Saya tengah, insya-Allah saya akan ubah suai kedai tu. Saya akan ubah suai kedai tu, saya sumbangkan. Sebab saya seronok sangat kat situ. Kenapa mi kolok situ sedap? Sebab dia dapat azan 5 kali sehari. Sebab kedainya sebelah masjid. Itu yang dapat azan tu. Memang sedap. Cara dia lempar mi tu pun tak sama kat kedai lain.
lempar sop. Kadang-kadang nampak macam riak pun ada juga. Tapi memang best. Dengan pedasnya, dengan sambal hitam dia, daging kicap dia, ya Allahu Akbar. Meninggal kalau makan. Macam tu lah sedap je. Jadi pergilah ke sana, memang sedap. Lepas tu rupa-rupanya ramai orang Kuching pun tak pernah makan situ. Dia orang pun pergi. Iyalah, patutlah Samsul Debat cakap sedap. Memang. Dulu orang marah saya sebab saya makan dekat sana, orang ambil video. Saya makan pukul 2 pagi. Saya makan pukul 12 malam macam tu. Bila upload, malam tu tak ramai orang tengok. Esok tu yang ramai. Waktu puasa. Dah semua marah aku. Inilah dia. Bulan puasa tunjuk makanan kat orang. Elok dah. Wah, hal waktu malam tadi aku tunjuk. Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Macam mana pun, jangan tak habis. Jangan membazir. Itu mesej yang paling besar saya nak bagi hari ini. Sebenarnya saya cerita waktu di Kemboja pun. Di Kemboja, waktu kita kembara korban, bagi daging, dia orang memang dia dapat daging korban ni, sedihnya dia peluknya saya. Kita orang yang bagi, kita pecah-pecah bagi daging beras, kita bagi dalam sekilo macam tu. Dia peluknya kita. Bau dia dengan daging tu sama. Sebab dia orang susah mandi ke apa semua pun macam yalah, lebih kurang aja. Lepas tu tak ada peti ais. Daging tu sangkut dekat tiang. Dia jemur je. Bila nak makan baru dia kerat, masuk dalam periuk, dia rebus buat sup sampai dah jadi tulang. Dia ulang lagi sup tu sampai tak elok tulang tu. Macam itulah keadaan di Kemboja. Kita dekat Malaysia kadang sampai rebut bahagian, sampai busuk daging tak bermakan. Itu sebabnya insya-Allah nanti mungkin saya nak ajak Kosov pun join saya. Untuk makluman semua, Samsul Debat telah pun dilantik sebagai CEO Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kita akan buat program, kan sebelum ni korban di Afrika. Insya-Allah kita akan buat satu projek, mungkin boleh kita kerjasama. Kita akan, kalau ikutkan daging korban ni afdal kita bagi mentah. Tapi untuk tahun ini kita cadang untuk Palestin. Kita akan hantar sembelih dekat Malaysia, hantar dekat Hadramaut, masak siap-siap ikut selera orang Palestin, kita retort dan kita hantar ke sana. Itu cara kita nak buat tahun ni. InsyaAllah yang kemungkinan besar yang Tamak Mulia, yang Maha Mulia Permaisuri Agong bersetuju secara tak langsung untuk jadi penaung untuk projek ni. Kita kena bagi kat sana. Kalau kita bagi yang mentah, dia nak masak macam mana? Bukan kata dapur, rumah pun dah tak ada. Kan? Dulu kita korban kat sana, seekor lembu macam kita kat Malaysia ni dalam 7-8 ribu lah seekor. Dekat sana lembu seekor 13 ke 15 ribu seekor. Sebab mahal kerana lembu tu ngelak peluru. Hanya lembu yang survive saja boleh sembelih. Lembu nak kena tembak dah jadi bangkai, macam mana nak sembelih? Tak boleh. Orang Islam tak boleh. Kan? Dan keadaan lain lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya mesej yang paling besar tu saya kata tadilah, ada orang di luar sana yang kurang bernasib baik, tak seperti kita. Ada orang kadang-kadang dia miskin ni pada banyak. Kadang dia miskin ni dah lah miskin, tapi tak tahu nak buat apa dengan hidup dia. Ada macam tu. Macam kita miskin yang ada upaya ni, kadang-kadang kita tahulah nak cari jalan, nak cari duit macam mana, nak berusaha macam mana, nak berniaga ke, nak buat apa. Ada orang tu mati tu susah, tak ada kena tolong, ada orang macam tu. Saya dulu waktu saya kerja jadi pegawai undang, jadi pengarah undang dulu, pernah kita buat projek bantu ibu-ibu tunggal. Bila bantu ibu-ibu tunggal, kita nak bagi apa? Kita PBT bagi benih baja tu, bagi sebab dia susah nak keluar, anak kecil-kecil, ibu tunggal ramai yang muda-muda. Sekarang ni ramai yang bercerai muda, tak tahu apa hal. Cerai aja. Kan? Lepas tu kita bagi, bayangkan kita bagi polybag baja tu, dia tinggal nak kita bagi 200 polybag setiap seorang ibu tunggal. Dia tinggal nak siram aja. Bila dia siram, tumbuh aja tunas, kita beli balik pada dia RM2 siap satu polybag. So kalau RM2 satu polybag, kalilah 200, berapa dah? 4,000.
Itu pun dia cakap, susah tuan, bagi duit senang, dia kata. Itulah masalah masyarakat kita. Ada yang miskin, dalam miskin tapi dia tak nak berubah untuk jadi lagi baik. Itu sebabnya apa pun itu tak menjadi alasan untuk kita tak bantu mereka. Kita buatlah apa yang terbaik. Ni salah satunya usaha yang diambil oleh KUSUF ni, bawa makan-makan ni salah satulah. Dapat belanja kita makan, sedekah. Kita doakan mudah-mudahan KUSUF ni akan terus maju, berkembang maju, dan akan terus berbakti kepada masyarakat. Bukan keuntungan yang jadi matlamat utama, tapi yang paling utama sebab berdasarkan namanya KUSUF, aku memberi servis kepada orang. Saya agak-agak macam itulah. Ya, tidak ada tahulah. Saya agak-agak itulah matlamat dia. Dia pun terperanjat. Ya ke dia? Mudah-mudahan bagi servis yang terbaik, sebab pelanggan always right tu ialah customer is always right. So kita berilah, deliverlah yang terbaik yang kita boleh berikan. Jadi cukuplah sekadar tu. Cara pandang tu saya tahu tak puas hati, saya tahu sabar. Lepas ni saya turun, jangan berhenti daripada perjuangan, boleh ambil lagi makanan. Kalau ikutkan pihak raya hari ni, dia buka tempat makan ni sampai sahur. Tak ada. Sampai pukul apa? Sampai pukul 10 malam. Jadi nanti lepas ni siapa nak tarawih kat sini boleh, dan nanti boleh sambung lepas tarawih. Okey. Jadi terima kasih banyak atas kesudian malam ni hadir. Saya pun sebenarnya bila sampai sini baru tahulah majlis aku ke. Saya ingatkan saya dijemput datang berceramah dekat program ni. Rupanya memang majlis saya. Jadi mujurlah, bukan saya yang bayar. Allahu Akbar. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan bak kata orang cantik dipandang, rumah penghulu kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Saya ni datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Mana kita buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mana yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Itu saja pada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.